Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Cikgu Al ucapkan kepada murid-murid tahun 5 Cikgu Al pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah tahun 5 bagi unit yang ke-6 iaitu sejarah kemerdekaan. Jadi Cikgu Al percaya murid-murid tahun 5 pada hari ini semuanya bersemangat dan bersedia untuk belajar dengan Cikgu Al pada hari ini. Jadi mari kita belajar. Jadi pembelajaran yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu anda semua akan dapat mengenal pasti tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan negara. Baiklah murid-murid, mari kita lihat siapakah tokoh yang memperjuang kemerdekaan negara kita. Mari kita lihat, adakah kamu semua tahu tokoh-tokoh ini adalah merupakan pejuang kemerdekaan yang telah bersama-sama dengan rakyat bersungguh-sungguh untuk mencapai kemerdekaan. Terdapat pelbagai rintangan dan cabaran yang telah mereka lalui untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Jadi, mari kita lihat siapakah mereka. Yang pertama iaitu Datuk Onn bin Jaafar, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, seterusnya Ahmad Bustamam, yang keempat Tunku Abdul Rahman. Yang ini cikgu percaya semua murid mengenali beliau. Yang kelima iaitu Ishak Haji Muhammad dan seterusnya Abu Bakar Al-Bakir. Ini pula Tun Tan Cheng Lock, seterusnya Tun Abdul Razak. Siapakah Tun Abdul Razak? Ya, cikgu percaya kamu semua tahu Tun Abdul Razak merupakan Perdana Menteri kita yang kedua. Seterusnya Datuk Abdul Wahab, Tun H. Hazley dan juga Tun Fikri Sambatan. Dan yang terakhir Tun Dr. Ismail. Jadi kita akan lihat 12 orang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Kita akan lihat apakah usaha yang telah mereka lakukan. Baiklah murid-murid, jom kita lihat tokoh perjuangan kemerdekaan yang pertama iaitu Datuk Onn bin Jaafar. Datuk Onn bin Jaafar merupakan pengerusi Kongres Melayu pada tahun 1946. Untuk makluman murid-murid, Kongres Melayu ini bertujuan untuk menentang Malayan Union yang diperkenalkan oleh British. Seterusnya, beliau juga merupakan yang dipertua pertama United Malays National Organisation iaitu UMNO pada tahun 1946. Murid-murid tahu apakah kejayaan UMNO pada masa tersebut? Mari kita lihat apakah kejayaannya. Salah satu kejayaan UMNO adalah berjaya memaksa kerajaan British untuk membubarkan Malayan Union dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya mari kita lihat Datuk Onn bin Jaafar juga pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor. Beliau juga menggerakkan orang Melayu untuk bersatu menentang penubuhan Malayan Union. Maksudnya di sini, orang-orang Melayu pada zaman tersebut tidak bersetuju dengan pelaksanaan Malayan Union yang diperkenalkan oleh British kerana Malayan Union telah menggugat kedudukan sultan dan raja-raja serta hak istimewa orang Melayu. Sebab itulah orang Melayu bangkit menentang Malayan Union. Seterusnya, beliau juga merupakan pengasas kepada Independence of Malaya Party ataupun IMP. Mari kita lihat tokoh kemerdekaan yang kedua. Tak lain tak bukan, cikgu percaya kamu semua kenal dengan beliau. Siapakah beliau? Beliau merupakan Tunku Abdul Rahman, putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Untuk makluman murid-murid, beliau merupakan putera Sultan Kedah. Baiklah, seterusnya
Beliau juga merupakan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu kita yang pertama. Baiklah murid-murid, kamu masih ingat apakah gelaran untuk Perdana Menteri kita yang pertama? Beliau merupakan Bapa Kemerdekaan. Seterusnya, beliau juga telah mengetuai rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama, iaitu bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain untuk merunding dengan kerajaan British untuk memerdekakan negara kita. Seterusnya, beliau juga merupakan pengasas Parti Perikatan pada tahun 1952. Apakah itu Parti Perikatan? Parti Perikatan ini menggabungkan UMNO, MCA dan MIC. Seterusnya, mari kita lihat. Beliau juga merupakan yang dipertua kedua UMNO selepas Datuk On bin Jaafar. Seterusnya kita lihat Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Siapakah beliau? Beliau merupakan yang dipertua kedua Parti Kebangsaan Melayu Malaya ataupun PKMM pada tahun 1945. Untuk makluman murid-murid, PKMM ini bertujuan untuk menentang sebarang bentuk penjajahan Inggeris di tanah Melayu. Seterusnya, beliau juga merupakan pemimpin Parti Islam Semalaya ataupun PAS pada tahun 1956. Beliau juga telah memperjuangkan konsep Melayu Raya. Apakah itu konsep Melayu Raya? Konsep Melayu Raya merupakan satu gagasan yang ditubuhkan untuk menumbuhkan sebuah negara yang merdeka yang menggabungkan tanah Melayu dan Indonesia. Seterusnya, beliau juga memimpin Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung ataupun dinamakan sebagai KRIS. Baiklah, pejuang kemerdekaan yang seterusnya, mari kita lihat yang ini pula. Siapakah gambar yang cikgu tunjuk ini? Ahmad Bostamam. Untuk makluman murid-murid, Ahmad Bostamam merupakan Ketua Angkatan Pemuda Insaf ataupun dikenali sebagai API pada tahun 1946. Seterusnya, Ahmad Bostamam juga telah menubuhkan Parti Rakyat Malaya ataupun PRM pada tahun 1955. Seterusnya, beliau juga merupakan penerbit bagi Akhbar Suara Rakyat dan Voice of the People. Dan ini merupakan seorang penulis. Jadi tulisan-tulisan beliau telah membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang ke arah kemerdekaan. Bostamam ini bukanlah nama sebenar, tetapi beliau merupakan nama pena ketika menubuhkan Akhbar Suara Rakyat. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pejuang kemerdekaan yang ini pula. Siapakah beliau? Beliau merupakan Ishak Haji Muhammad yang dikenali sebagai Pak Sakur, yang merupakan seorang penulis yang giat menulis pada tahun 1930-an. Beliau telah meletak jawatan sebagai magistrat kelas ketiga pada tahun 1934 untuk bergiat aktif dalam politik. Apakah itu magistrat? Magistrat itu adalah hakim. Seterusnya, beliau ini merupakan pengasas kepada Akhbar Utusan Melayu. Untuk makluman murid-murid semua, Pak Sakur ini merupakan seorang nasionalis negara yang beliau telah membangkitkan semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat. Beliau ini juga merupakan pemimpin Parti Buruh Malaya pada tahun 1957. Baiklah, seterusnya kita lihat pejuang kemerdekaan yang ini pula. Siapakah beliau?
Beliau ini merupakan Abu Bakar Al-Bakir, iaitu merupakan seorang ulama dan pejuang kemerdekaan yang menentang British pada tahun tersebut. Beliau telah menubuhkan Ma'had Al-Ihya Al-Sharif pada tahun 1934, di mana beliau telah berusaha untuk memodernkan sistem pendidikan pondok di samping meniupkan semangat kemerdekaan kepada pelajar dan masyarakat di sekeliling. Seterusnya, beliau juga merupakan orang yang menganjurkan persidangan Majlis Agama tertinggi Semalaya ataupun dikenali sebagai MATA pada tahun 1948. Untuk makluman murid-murid, MATA ini merupakan dasar pendidikan bertaraf nasional. Seterusnya, beliau telah mengetuai Hizbul Muslimin pada tahun 1948. Seterusnya kita lihat Tun Tan Cheng Lock. Beliau merupakan Presiden bagi All Malayan Council of Joint Action AMCJA pada tahun 1945. Beliau ini merupakan Presiden Malayan Chinese Association ataupun MCA yang pertama pada tahun 1949. Sebagai Presiden MCA, beliau telah mengetuai kempen-kempen untuk mempertingkatkan keahlian MCA dalam kalangan masyarakat Cina. Untuk makluman murid-murid, matlamat utama MCA adalah untuk menyatukan orang Cina di tanah Melayu dan melindungi hak-hak serta kepentingan orang Cina. Seterusnya, kita lihat beliau telah membawa MCA bergabung dengan UMNO dalam penubuhan Parti Perikatan. Seterusnya, beliau juga telah berusaha untuk memupuk perasaan taat setia masyarakat Cina kepada negara. Seterusnya kita lihat pula pejuang kemerdekaan yang ini. Siapakah ini? Beliau merupakan Tun Abdul Razak yang merupakan Perdana Menteri kita yang kedua. Baiklah, kita lihat. Beliau ini merupakan Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama pada tahun 1957. Seterusnya, beliau juga merupakan ahli rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang pergi ke London untuk berunding dengan British. Beliau juga telah memperkenalkan Penyata Razak. Apakah itu Penyata Razak? Murid tahu, Penyata Razak merupakan untuk membentuk semula sistem pendidikan di Malaya. Untuk maklumat murid-murid, perkara penting yang dicanangkan dalam Penyata Razak adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Seterusnya, beliau ini juga merupakan orang yang bertanggungjawab membawa MCA bergabung dengan UMNO dalam penubuhan Parti Perikatan. Murid tahu apakah gelaran untuk beliau sebagai Perdana Menteri yang kedua? Bapa Pembangunan. Baiklah murid-murid, kita lihat pula pejuang kemerdekaan yang ini pula. Siapakah beliau ini? Beliau merupakan Datuk Abdul Wahab bin Tuh Muda Abdul Aziz. Beliau telah mendapat gelaran orang kaya-kaya Datuk Panglima Bukit Gantang dari Perak, iaitu pembesar Perak. Seterusnya, mari kita lihat apakah sumbangan beliau, iaitu beliau pernah menentang penubuhan Malayan Union. Sebab mereka menentang penubuhan Malayan Union kerana beliau bimbang dengan kuasa sultan yang makin menghilang. Beliau juga merupakan setiausaha UMNO yang pertama pada tahun 1946. Beliau juga telah mewakili Raja-Raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London pada tahun 1956. Seterusnya, beliau juga merupakan Menteri Besar negeri mana tu?
Menteri Besar Negeri Perak yang pertama. Baiklah, kita lihat ini pula. Siapakah beliau? Beliau merupakan Tun H.S. Lee, di mana beliau telah mengetuai MCA di negeri Selangor pada tahun 1949. Nama penuh beliau adalah Tun Sir Henry, yang dikenali dengan Tun H.S. Lee. Beliau telah mewakili MCA sebagai wakil Parti Perikatan yang pergi ke London untuk menekan Britain bagi memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Beliau juga merupakan pemimpin penggerak kerjasama antara UMNO dan MCA. Beliau juga merupakan penggerak ke arah kerjasama antara kaum. Seterusnya, beliau merupakan Menteri Kewangan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Sebagai Menteri Kewangan, tugas utama beliau adalah untuk mewujudkan dasar kewangan negara. Baiklah, ini yang seterusnya. Siapakah beliau? Beliau merupakan Tun V.T. Sambatan, yang merupakan Presiden Malayan Indian Congress ataupun MIC yang kelima pada tahun 1955. Sebagai Presiden MIC, beliau bertanggungjawab untuk membawa MIC masuk ke Parti Perikatan, iaitu gabungan antara UMNO dan MCA, untuk persediaan bertanding dalam pilihan raya umum yang pertama di Semenanjung Tanah Melayu. Seterusnya, beliau juga merupakan salah seorang tokoh yang telah menyertai rombongan kemerdekaan pada tahun 1957. Beliau telah dilantik sebagai Menteri Kesihatan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Yang seterusnya, yang terakhir, siapakah beliau, murid-murid? Nama beliau iaitu Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman. Tun Dr. Ismail merupakan timbalan yang di-Ketua UMNO pada tahun 1951. Untuk makluman murid-murid, setelah beliau dilantik sebagai timbalan yang di-Ketua UMNO, beliau telah bergiat aktif dalam politik. Seterusnya, mari kita lihat, beliau juga merupakan wakil UMNO untuk berunding dengan MCA bagi membentuk Parti Perikatan pada tahun 1951 hingga 1952. Baiklah murid, Cikgu Al percaya bahawa murid-murid semua faham dengan apa yang Cikgu Al ajar tadi. Sekian saja daripada Cikgu Al. Assalamualaikum dan bye.